Saya mulailah kalam saya dengan ucapan yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita akan teruskan saja pengajian kita, kelas kita yang kelima. Jadi moga-moga tuan-tuan semua sudah mengulang kaji pembelajaran kita yang lalu dan juga sudah mengimbas kembali nota-nota kita dan juga sudah mula mempunyai satu tekad untuk pelan-pelan kita memperbaiki sebutan-sebutan kita, ya, insya-Allah. Pada malam ini kita mulakan dengan pembelajaran bahasa Arab kita lah. Ringkas saja pembelajaran kita. Ini berkenaan dengan kita nak bertanya kepada orang lah. Bahasa Arab dipanggil maza taf'al. Maza taf'al. Ya. Awak buat apa? Maza taf'alu boleh, maza taf'al pun boleh. Maza taf'al. Ataupun ish fa'il. Tu bahasa pasar lah. Tapi ni panggil maza taf'al, ni bahasa persuratan. Maza taf'alu. Jadi apa jawabnya? Ana aqra'ul Quran. Macam tu. Saya aqra' membaca Al-Quran tu Al-Quran. Ana aqra'. Ana aqra'ul Quran. Kalau saya baca surat khabar, ana aqra'ul jaridah. Contohlah, tambahan sikit, tulis sendirilah. Kalau saya membaca buku, ana aqra'ul kitabah. Macam tu. Kalau saya membaca majalah, ana aqra'ul majallah. Macam-macam, boleh. Ya. Biasa kita buat ana aqra'ul Quran, saya membaca Al-Quran. Atau ana atbakh. Apa maksud ana atbakh tu? Ana atbakh tu bermaksud saya memasak. Saya memasak. Jadi atbakh itu ialah bermakna kata atbakh itu ialah memasak. Ataupun kita kata saya nak melihat televisyen, menonton televisyen. Ana usyahidu televizyun. Ana tu saya. Usyahidu, saya menyaksi, saya menonton televisyen. Televizyun, televisyen, sama dalam bahasa Arab. Jadi ana semua orang dah hafal. Ana tu saya lah. Atbah, saya memasak. Usyahidu, saya menyaksikan, saya menonton. Saya menonton televisyen. Kalau menonton wayang, ana usyahidu sinema. Sinema juga. Wayang kan. Ataupun ana usyahidu aflam. Aflam maksudnya filem. Sebenarnya perkataan penuh dia usyahidu. Daripada perkataan syahadah. Musyahadah. Lagi apa? Syahadah. Sama je perkataan tu. Asal usul dia syin hadal. Tapi dalam konteks ini kita gunakan dengan sebutan usyahidu, bermaksud saya melihat. Ya, kalau dia yusyahidu. Kalau kamu tusyahidu. Tu lambat lagi lah. Kita tumpukan saja yang ini, senang kan. Maza taf'al, kita cakap anak kita maza taf'al. Anak kita pun kata ana aqra'ul kitab, kata saya baca buku macam tu. Kan? Lagi maza taf'al, semua kita balu maza taf'al kan? Bolehlah, tak apa. Itu kalau lelaki maza taf'al. Kalau perempuan maza taf'alin. Taf'alin. Ingat je, senang. Saya pun tak tulis sini. Ingat saja. Maza taf'al, jawapannya ana atbakh. Kalau kita soal lagi sekali anak perempuan kita, maza taf'alin. Kamu buat apa? Perempuan dia ada lin, taf'alin. Macam mana pula? Soalan yang kedua seterusnya, dia kata bagaimana pula kita hendak memastikan makanan itu halal. Semua orang tahu al-halalu bayyin wal haramu bayyin wa bainahuma mutasyabihat. Dan maknanya apa? Halal itu terang, haram pun terang. Di antara kedua-duanya ada perkara syubhah, ragu-ragu. Kan? Maka Nabi kata tinggalkanlah perkara-perkara yang ragu-ragu. Makanya bila kita hendak memastikan sesuatu itu halal,
kita hendaklah tahu sumbernya. Sumbernya itu mestilah daripada sumber yang halal lah, sumber yang halal. Kita bekerja dengan penuh amanah, insya-Allah rezeki kita itu halal. Kalau kita melakukan satu perkara yang Tuhan murkai, mencuri contohnya, rasuah contohnya, tikam ekor contohnya, dapatlah duit, tapi duit itu tidak halal. Barang yang bertentangan dengan kehendak agama, maka haramlah. Barang yang selari dengan kehendak agama syariat kita, maka halal lah dia. Kalau kita ragu-ragu, tak tahulah. Duit jumpa ni, tak payah ambil lah, jumpa pun. Apakah pertimbangannya pada waktu itu? Pertimbangannya pada waktu itu ialah iman dan ilmu yang kita ada. Kalau bukan hak kita, tak bolehlah kita ambil. La ta'kulu amwalakum bil batil. Mana kata Quran, kata Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, jangan kamu makan harta-harta di kalangan kamu itu dengan cara yang haram. Barang yang haram ini akan terbakar dalam perutnya. Api neraka sa'ir. Dan kalau kita ragu-ragu, kita tinggalkan sajalah. Biar kita rugi kat dunia, dekat negeri sana kita tak rugi. Esok kalau kita ambil barang orang, jenuh kita nak minta halal pula kat orang kat padang mahsyar macam mana. Jadi itulah keadaannya. Kita kena menyemak, memastikan akan sesuatu itu berbeza. Berbeza dengan satu hal lagi. In ja'akum bainakum binaba'in fatabayyanu. Kalau ada khabar orang dibawa kepada kamu, maka hendaklah kamu selidiki. Okey, saya ulang balik semula. Kalau yang syubhah, kita tinggalkan. Dan pastikan semua yang kita terima itu daripada sumber yang halal. Itulah cara kita nak cari yang dan diberkati oleh Allah Subhanahu. Allahumma barik alaina fi kulli ma a'taitana, katanya. Allah, ya Allah Tuhanku, berkatilah kami daripada segala macam yang Kau berikan kepada kami. Daripada segala yang Engkau rezekikan kepada kami, berkatilah. Itu kita nak berkat daripada sesuatu yang kita terima. Kita kena ingat yang halal ni akan menjadi, yang kita makan ni akan menjadi darah daging kita. 40 kali suap nasi katanya baru jadi satu titik air mani yang akan menjadikan benih pada kita. Keturunan kita itu terkait dengan apa yang kita makan. Apa yang kita makan itu terkait daripada sumber yang kita perolehi. Jadi zuriat yang akan lahir akan jadi zuriat yang bersih. Orang kata anak haram tu maksudnya anak yang lahir daripada sumber yang haram. Tu maksud dia. Kalau orang biasa faham anak haram tu anak luar nikah lah kan. Tapi yang sebenarnya anak yang lahir daripada sumber yang haram. Kalau dia perangai tak elok tu, faham-faham sendirilah. Lepas tu kalau dia dah sedar pun nak buat, taubatlah, minta ampunlah. Allahumma hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami, zuriat kami, isteri kami, zuriat kami sebagai buah hati kami, cahaya mata kami, dan jadikanlah kami waj'alna lil muttaqina imama, daripada orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan. Seterusnya, huruf-huruf yang kita telah pelajari pada minggu-minggu yang lalu. Okey, Cik Salman cuba sebut alif bata sampai ain. Silakan. Alif, ba, Macam tu. Ba. ta, sa, jim, ha, kha, dal. Sini. Dal. Zal. Zal, ujung lidah. Zal. Zai. Lepas zal. Zal. Lepas apa? Zal. Ro, okey. Ro. Lagi? Zai. Sin. Shin. Swad. Sod. Okey. Zo. To. Zo. Zo macam ni. Zo. Okey. Zo. Ain. Tengah kurung. Ain. Okey, alright. Ada siapa lagi nak cuba? Adam Samir. Alif. Bukan alif tau. Alif. Ba. Ta. Ta. Ujung lidah. Ta.
ثاء Hmm. ثاء جيم Hmm. حاء Pedas. Ha. حاء Okey. خاء Hmm. دل Okey. ذل Okey. راء Hmm. ذي Hmm. سين Okey. شين Okey. صاد Sini. Sod. ضاد Sod. ضاد Sod. ضاد Okey. Lagi. با Dod. ضاد Dod. ضاد Okey. طا To. Sini. طا To. ضا Zo. 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 ضا Okey. عين Okey. Ain tengah kurung. Ain. عين Alright. Bagus. Jadi pada malam ini kita masuk lagi huruf-huruf yang seterusnya. Ya, ada 3 huruf iaitulah ia huruf ghain, fa, qaf. Lepas tu bawahnya huruf kaf. Jadi ada 4 huruf pada malam ini yang kita nak belajar. Huruf ghain. Huruf ghain. Selama ni kan, dulu-dulu kan kita sebut huruf apa? Huruf ghain, ghain. Salah lah tu. Na an humaluhu wa ma kasab. Ghairil. Kalau di atas bunyi gho. Kalau kita baca ghairil, salah. Sepatutnya ghairil. Jadi, di manakah tempat keluar hurufnya? Tempat keluar hurufnya ialah di hujung kerongkong. Ara. Sini hujung kerongkong. Ara. Bila kita tunjuk kat hujung kerongkong sini, mestilah keluar kat sini. Takkan keluar kat bibir. Apakah lagi yang keluar daripada hujung kerongkong? Huruf kha. Huruf apa? Huruf kha. Jadi kha dan ghain, 2 huruf keluar daripada hujung kerongkong. Hujung halkum lah, ya. Na ghaibun, ghairil. Jangan baca ghairil, baca ghairil. Ya, gitu ya. Cuba lihat dekat situ yang ditunjukkan pada gambar rajah tersebut. Tuan-tuan semua dapat lihat dengan apa? Dengan jelas, ya. Kan bulat yang pertama tu, yang bawah tu huruf hamzah dan ha. Hamzah dan ha. Jadi yang tengah-tengah dipanggil tengah kerongkong ataupun tengah halkum, ha dan ain. Janganlah pukul kata ha dan ha sama. Kalau pukul kata sama, tiadalah makna dalam bacaan yang kita baca tu, maknanya larilah. Tu yang kita nak elakkan. Jangan salah sebut huruf kerana dia akan memberikan makna yang berlainan. Cuba lihat dekat atas sekali itu, itulah dipanggil hujung kerongkong ataupun hujung halkum. Ghain dan kha. Ghain dan kha. Jangan sebut kha. Khalaq. Jadi ghain, kha sama tempat keluarnya, iaitu di mana? Di hujung kerongkong. Di sini. Ghairil. Bahasa Arab, bahasa dalam Al-Fatihah, ghairil. Lagi maghdu. Acap-acap kali saya bagi tahu, selalu saya bagi tahu, saya memaklumkan kepada tuan-tuan, bila kita nak sebut, kita matikan. Huruf apa nak sebut? Matikan. Tambah alif. Huruf kha, tambah alif. Begitu ya. Sebab apa? Kita nak tahu mana tempat keluarnya. Seterusnya, huruf yang seterusnya iaitulah dia huruf qaf. Cuba tahan. Tambah alif, matikan huruf qaf tu. Cuba tahan. Kat mana perginya? Kat mana perginya? Ini lidah. Lidah ni. Ni lidah. Ni pangkal lidah. Awal sekali pangkal lidah.
Ni depan dia sampai ujung lidah. Ni pangkal lidah. Langit-langit kita kat mana? Ni. Nampak ni. Sini. Ni. Langit-langit dalam. Dekat anak tekak tu. Tahan. Matikan huruf tu. Tahan, jangan lepas. Dia akan kena macam ni. Ak. Nampak? Ak. Tahan. Ak. Lepas. Bila lepas bunyi kok. Ak. Kok. Yang kok tu kol-kolah. Sekarang kena tahan. Itulah yang dinamakan huruf qaf keluar daripada pangkal lidah. Mengenai apa? Mengenai langit-langit lembut sebelah dalam. Ni atas ni. Ni, langit-langit lembut sebelah dalam. Itulah dia tempat keluar huruf qaf. Qaf. Contohnya iqra. Iqra. Qul a'udzu bi rabbil falaq. Falaq. Min syarri ma khalaq. Tahan. Sini. Huruf seterusnya huruf kaf. Kaf. Ada beza tak qaf dengan kaf? Mesti ada beza. Ni qaf kat pangkal lidah, kaf depan sikit. Kaf depan sikit. Depan dia lah. Sini, naik sini. Depan dia sikit. Rasa tak? Cuba tahan. Sebut, matikan dia. Ak. Tahan. Ak. Tahan. Ak. Depan sikit daripada huruf qaf. Ak. Iyaka. Ka. Takkan iyaqa pula. Macam mana kita nak bezakan qaf dengan kaf? Cuba lihat ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim. Rasa kat sini. Mustaqim. Sekadarnya mustaqim. Tak boleh. Salah lah. Tak ada makna lah mustaqim. Nak minta jalan yang lurus. Apa jalan pun tak ada. Malaikat pun tanya dia ni minta jalan apa tau? Kan? Mustaqim pun bukan. Sepatutnya mustaqim. Rasa sini lah. Nek. Mustaqim. Oh, dia minta jalan lurus. Barulah dia angkat doa kita. Iyaqa. Tak ada orang baca iyaqa. Itu semua orang faham lah. InsyaAllah dia akan baca iyaka. InsyaAllah betul. Tetapi malangnya bila menyebut ihdinas siratal mustaqim. Ramai sangat orang salah. Kita dah tahu nanti kena bagi tahu kat orang ni. Banyak yang ni buat Fatihah ni. Tapi pelan-pelan. Boleh insyaAllah. Malam ni 4 huruf. Ghain. Macam mana saya sebut? Ghain. Oh, rupanya bila matikan, ujung lidah tu kena dekat ni. Langit-langit keras. Ghain. Letaklah ujung tu. Naik ke sini. Ghain. Taklah. Ghain. Lagi. Fa. Lepas tu fa lu huruf fa. Fa ni apa? Fa. Bibir. Fa. Bibir. Bibir bawah. Mengenai ujung gigi depan. Fahum. Fa. Fahum. Perut bibir bawah. Fahum. Selama ni baca macam mana? Fa. Nampak ni? Fa. Salah. Tidak tepat. Salah. Patutnya? Fa. Nampak? Fa. Bahasa Arab sebut sanaya al-ulya wa batanus syafah. As-sufla. Perut bibir bawah. Fa. Fahum. Betul. Fahum. Dapatlah kita menyebut 4 huruf pada malam ini insya-Allah. Kita buka sahabat-sahabat kita, tuan-tuan, puan-puan yang nak cuba 4 huruf ni, silakan. Ghain. Cuba buka video. Kita nak tengok mulut dia. Ghain. Lagi sekali. Fa. Lagi sekali. Ghain. Ghain. Ghain.
Ghain. Ha. Fa. Ujung gigi depan mesti kena perut bibir. Fa. Fa. Okey. Fa. Qaf. Cuba tahan. Qaf. Cuba sebut pula. Cuba tahan. Ak. Tahan saja. Ak. 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 Ha. Okey. Sekarang sebut qaf. Qaf. Ha. Qaf. Alright. Seterusnya Kaf. 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 Ha. Tapi orang Melayu kita bagus. Saudara Kaf. Azmi, sebutan yang bagus. Alright. Jadi selama ni orang Melayu kita sebut huruf kaf. Kan kita sambung lagi lah bab yang ke-6. Kita nak baca pada malam ini ialah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu. Hari ni iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak? Pedas lah. Rahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ada pedas. Bukan roh. Tak payah begitu. Biasa saja. Ar-Rahmanir-Rahim. Rahim. Selama ni Rahim. Tak ada kepedasan tu, tak ada. Sifat amas tu tak ada. Sepatutnya Rahim. Rahmah. Rahmatan lil alamin. Kita memohon rahmat Allah. Rahmat. Orang Melayu sebut rahmat kan? Sepatutnya nampak tu? Rahmah. Ar-Rahman. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Yaumiddin. Bukan yo. Yaumiddin. Yaumiddin. Pada malam ini iya. Jangan lagi baca iya. Jangan lagi kita baca iya. Tengok situ. Apa yang kita dapat pada malam ini? Yang kita selalulah salah sebut. Maliki ada orang baca yaumiddin. Kan? Middin. Jangan keras. Kalau sebut keras tu middin. Middin. Dia dekat sini tu. Kalau kena middin tu kena dekat sini. Dekat langit keras tu. Middin. Dadu. Dalam. Dulang. Budak. Kita sebut kat sini. Salah tu sebenarnya. Tak tepat. Dadu. Kena sini lah. Dadu. Budak. Dalam. Kena sini. Yaumiddin. Alhamdu. Na'budu. Lepas tu iyyaka tengah kerongkong na'budu. Ada orang baca iya. Salah lah iya tu. Iya. Kenapa salah? Kenapa salah baca iya? Salah baca iya sebab apa? Sebab dia tidak sabdukan. Sepatutnya apa? Sepatutnya kenalah sabdukan iya. Ramai juga yang tak perasan dia sebut iya. Na'budu. Na'budu. Ya kau na'budu. Ya. Cuba lihat gambar rajah tu. Itu antara kesilapan. Wa iya. Ada dua iya tu. Wa iyyaka nasta'in. Nasta'in. Nanti kita belajar lagi banyak-banyak lagi nanti. Ada pula orang sebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada pula muncul bibir. Nanti kita belajar bab tajwid, bab mad arid lisukun, syarat-syarat dia. Okey? Tapi malam ini kita tumpukan penyebutan. Jangan lagi kita salah baca iya. Iyyaka na'budu. Tak mau, jangan salah baca lagi. Nasta'in. Bila mati ni ain, lidah kat atas lah. Sebab nun mati kan. Nasta'in. Begitu. Bukan nasta'im.
Tutup mulut pula. Salah. Nanti bunyi mim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in. Mana maunya? Nasta'in. Buka mulut je ni. Begitu. Jadi kita minta saudara-saudara kita yang ada di sini yang nak mencuba daripada ayat 1 sampailah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Lagi sekali. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Middin mesti sini. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lagi sekali. Na'budu. Sini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan tutup mulut ya. Nasta'in. Salah. Nasta'in. Alright. Pada orang tanya kita berapa harakat nak baca? 2 ke 4 ke 6 harakat nak baca? 2 baca laju. 4 baca sederhana. 6 baca lambat-lambat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sederhana? Barulah 4. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. 4 harakat. Nampak? Macam tu. Bagus, secara seraman. Ada siapa-siapa lagi nak cuba? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Okey, bagus. Seterusnya, tuan-tuan semua, bab yang ke-7 pada malam ini kita kembalilah semula, iaitulah ia berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan apakah dia yang kita dapat daripada ayat yang kelima daripada surah Al-Fatihah ini, ya. Hanya sedikit perkongsian dan juga hikmah yang kita boleh dapat, faedah yang kita boleh tahu, ya, sedikit tafsir ringkas berkenaan dengan Al-Fatihah ni lah, dengan iyyaka na'budu, ayat yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Okey, apakah maksudnya? Apakah maksudnya? Apakah maksudnya? Selalu kita baca dalam Quran. Inilah dia yang kita katakan, ya, kepada engkau lah kami sembah, kepada engkau lah kami minta pertolongan. Dia ada 2 cup sini. Dia ada 2 cup. Ada 2 cup. Ini kalau kita rujuk balik ya dalam tafsir Tarikh Tafsir Nurul Insan. Akan dikaulah kami sembah pada ibadat kami daripada sembahyang, puasa dan zakat dan haji kami. Na'budu, kami sembah. Kami abdikan kepada engkau.
menunjukkan ini kita jadi makam hamba lah. Dan al-ma'bud ataupun yang disembah itu ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebut sembah kan. Sembahyang. Sembah apa? Sembah. Aku nak mempersembahkan kepada engkau. Wah. Kalau apa istilah kita menghadap raja-raja lah. Dipersembahkan hadiah daripada Pulan bin Pulan. Dipersembah. Sembah. Dipersembah. Kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita sebut sembah. Tapi faham kita sembahyang lah. Tapi kita tak faham apa yang kita nak sembah. Persembahkan apa yang telah Tuhan wajibkan kepada kita daripada rukun Islam. Tuhan, inilah solat yang engkau suruh aku buat. Aku persembahkan kepada engkau. Malaikat pun bawa naik. Tuhan, ini solat Pulan bin Pulan. Malaikat sembahkan. Ini Tuhan, ini solat Pulan bin Pulan. Maka jawablah Tuhan, wahai malaikatku, kau pulangkanlah kembali sembahyang ini kepada tuannya. Campakkanlah ke mukanya. Malaikat pun tak terima. Malaikat pun akur saja perintah Tuhan, maka dia turun bawah balik, dia campakkan sembahyang ke muka kita. Dia dah persembahkan kepada Tuhan. Rupanya kita sembahyang. Yang apa tak tahu. Sebab apa kita sembahyang saja. Sembahyang. Bukan sebenar-benar sembahyang, iaitulah sembahyang kita daripada sembahyang yang lalai. Tuhan tak terima. Yang nak terima ialah sembahyang yang khusyuk. Allazina hum fi solatihim khushi'un. Iaitu mereka yang berjaya. Qad aflahal mu'minun. Mereka yang berjaya ialah mereka yang khusyuk dalam solatnya. Apa lagi nak sembahkan? Kita sembahkan puasa kita. Kan? Barang siapa yang berpuasa pada hari Arafah, maka diampunkan dosanya setahun sebelum dan setahun kesudah. Tapi kita puasa je. Puasa Arafah, tapi semaksiat buat juga kan. Kemudian malaikat pun ambil balik puasa kita, bawa kat Tuhan. Tuhan macam mana ni? Nak kira ni? Macam mana nak kira? Dia persembahkan. Di makna kata, segala yang rukun Islam yang kita buat tu kena berfaham-fahamkan yang kita nak sembahkan tu kerana mukhlishina lahuddin, kerana kita mesti ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita hamba. Dialah. Tapi sebenar-benarnya Tuhan berkehendak ke pada amalan-amalan kita tu? Dia suruh je. Hendak tak hendak itu lain kira lah. Kan? Dia suruh je, buatlah. Pada kita taat. Pada Allah terima, makbul ataupun tidak, makbul atau mardud, terima atau tidak, itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu yang diterima ialah daripada orang-orang yang beriman, yang ikhlas di dalam amalannya, di amal perbuatannya. Itu kena ingat, na'budu kita sembahkan daripada rukun Islam, daripada perbuatan-perbuatan pekah, ibadat pekah yang tercatat dalam tafsir Nurul Ihsan. Dia kata begitulah. Nasta'in wa iyyaka, pada dikau pula lah aku minta tolong atas tauhid kami dan iman kami dan takut dan harap dan ikhlas ibadat bagi engkau, dan pada membanyakkan zikir lidah dan hati dan perbuatan. Perbukalah mata hati kami bersih akan dia dan berhadapan. Rupanya ni lebih halus lagi. Minta tolong kan? Siapa nak minta tolong? Kita minta kat bos besar lah ataupun Tuhan kita minta tolong. Fa iza sta'anta fasta'in billah. Bila engkau minta tolong, mintalah tolong kepada Tuhan. Ini yang surukum. Intang surullah yang surkum. Barang siapa yang menolong agama Allah, Allah akan tolong dia balik. Ini konsep pemahaman akidah kita. Jangan kita minta tolong kat orang. Kan? Kita minta tolong kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Habis tu ustaz, macam mana kita minta tolong kat orang? Itu lalu ikut orang. Hakikat dia minta tolong kepada Allah Subhanahu Wa Taala lah. Jalan zahir ni kena lalu juga minta tolong. Minta tolong boleh? Minta tolong. Betul lah tu. Tak tolong kat orang, minta bantuan. Boleh je. Kan? Tapi sebenar-benar hakikat pertolongan itu ialah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Sebab itu petuanya bila kita nak iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tu, bila kita baca, dia satu kali lalu je. Tak payah berhenti. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita baca pada lidah, tasdik pada hati kita,
lalukan niat yang kita nak panjat dan mohonkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dalam Fatihah. Ada dua tempat. Satu pada na'budu wa iyyaka nasta'in, satu lagi pada amin. Satu lagi pada awal-awal sekali lah, bismillah. Ada 3 lah tempat ni yang kita nak minta. Adakah kita nak kena berhenti? Tak payah berhenti. Sekali lalu jalan, nak minta apa? Nak mohon apa? Kalau 40 orang minta sama-sama, insya-Allah amanlah kita. Terangkatlah wabak yang berlaku sekarang ni. Tapi nak cari yang nak faham macam itu, mudah-mudahan kita sampai-sampaikanlah kepada saudara-saudara kita yang lain. Sebab itulah Tuhan kata kepada kita apa? Tuhan jawab balik apa yang kita cakap tu. Tuhan jawab. Segalanya ada jawapan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada kita. Ada jawapan dia kan? Telah mintalah kepada aku. Bila kau nak minta tu, mintalah kepada aku. Tuhan kata, aku akan kabulkan permintaan orang yang minta kepada aku. Permintaan yang macam mana? Permintaan dengan sebenar-benar permintaan. Allah telah kata kepada kita, hamba aku ni tengok minta kat aku ni. Inilah bahagianku, bahagian hambaku. Untuk hambaku apa yang dia minta? Oh, rupanya Tuhan jawab balik. Tuhan jawab balik, kau nak apa? Macam tu. Kau minta apa? Dah kita tak faham, mengaji tak nak, mana nak tahunya? Masa bila nak minta, rupanya pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kena minta rupanya. Sebab Tuhan jawab. Ini dalam hadis Muslim ni. Tapi berapa ramai orang nak faham? Dia tak baca, dia tak tahu rupanya. Hari ni dapat tahu. InsyaAllah, mudah-mudahan kita perkemaskan apa yang kita faham pada malam ini. Tapi ada orang minta-minta tak dapat, ada minta-minta tak dapat, ada minta-minta tak dapat. Kata tafsir di dalam Nurul Insan katanya apa? Mereka itulah yang terbanyak buat maksiat. Macam tu ke pula, minta-minta tak dapat. Jadi macam mana? Maka basahkanlah lidahnya itu dengan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata kitab tu lah, kan? Nak bersihkan banyak zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan niatnya untuk membersihkan diri kita daripada dosa-dosa. Dengan istighfar pun sama juga. Jangan ada titik hitam pada hati kita yang menyebabkan hati kita menjadi hitam. Tu dia kata kitab tu lah. Disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita memperbasahkan lidah kita pada lapas hati kita pada tasdik dan juga mengiyakan dialah yang maha bersih. Dialah yang maha agung, akulah yang kotor, akulah yang tak bagus. Ya Allah Tuhanku, bagilah sikit kat akulah. Ya Allah, bersihkanlah aku daripada dosa-dosa. Minta ampun Allah Ta'ala. Lidah cakap hati tasdik perbuatan pada amal perbuatan tubuh badan gerak kita. Itulah dikatakan ibadat. 3 dalam 1. 3 in 1. Tapi satu juga. Tak boleh lidah cakap lain, hati cakap lain, perbuatan cakap lain. Kan? Buat je tapi hati tak ikhlas, orang kata kan. Alah cakap je tapi buat tak mau. Jadi tak boleh lah. Tak boleh cakap tak serupa bikin, orang kata. Jadi begitulah kehendaknya. Mudah-mudahan apa yang kita faham pada malam ini, yang kita sebut-sebut di dalam Al-Quran itu ya, sebenarnya Tuhan jawab apa yang kita sebut di dalam Al-Fatihah tu. Rupanya Allah Ta'ala telah jawab. Orang yang beriman ini yang menyembah akan Allah Ta'ala itu, yang mempersembahkan kepada Allah Ta'ala itu segala amalan-amalannya itu dengan sebenar-benar, ialah orang yang tetap beriman kepada Allah Ta'ala. Tetap pendirian, tak berubah-ubah. Kerana dia mengakui Allah Ta'ala itulah sahaja yang segala-galanya. Malik Yaumiddin, segala-galanya. Dialah saja, tak adalah lain-lain. Dia menafikan dirinya tidak ada daya dan upaya. Bahkan kepada Allah Ta'ala saya diserahkan segala kuasa-kuasa segala-galanya. Bila kita mengakui tidak ada upaya, dengan izin Allah Ta'ala dia bagilah sikit apa yang kita tak tahu tu. Bagilah sikit apa yang kita tak boleh nak gerak, kita geraklah kata. Sama ada sedar atau tak sedar, sama ada pada keadaan-keadaan biasa, atau keadaan-keadaan kita waktu susah, wallahualam, hanya Allah Ta'ala sajalah yang berkehendak menjadikan sesuatu itu. Bukan kehendak kita juga. Tapi segagahnya mohon kena minta jugalah.
Ada tak? Ma redallahu illa. Apa orang kata tidak ada redha Tuhan tak ada kepada kita, tak adalah redha Tuhan kepada kita melainkan kita mengabdikan diri kita kepadanya semata-mata abdi. Serah, sembah. Hari ni kita dapat maksud sembah yang sebenar-benar sembah. Hari ni kita dapat maksud macam mana kita nak memohon kepada Tuhan. Bermunajat lah, mohon ke munajat kepada na'budu nasta'in tu satu kali lalu. Pada amin kita sebut tu kita niat lagi sekali. Berapa banyak amin kita baca? 17 kali kita minta amin, 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 amin. Sebab malaikat angkat lagi doa kita masa bila sebut amin. Kalau ramai-ramai berjemaah kita sembahyang kat surau, kat masjid, ramailah lagi Tuhan minta, kita minta Tuhan. Tapi dah tak boleh nak sembahyang macam mana kan? Sembahyanglah kita kat rumah. Seterusnya tuan-tuan yang Allah Ta'ala rahmati sekalian. Syukurlah saya berpesan kan kepada diri saya kan, dan juga kepada tuan-tuan puan-puan yang hadir pada malam ini berkenaan dengan hal-hal yang berlaku, hal-hal semasa di sekeliling kita ni kan. Banyak sangatlah fitnah-fitnah yang kita tak tahu ya, yang berlaku. Sampai kan kita pun tak tahu betul ke tak betul ke ni kan. Di akhir zaman nanti kan berlakunya fitnah yang banyak daripada Tuhan. Di akhir zaman, kata Nabi Muhammad, di akhir zaman nanti akan banyak berlaku pembohongan dan juga penipuan itulah tanda besar akhir kiamat. Tanda besar juga berlaku penipuan. Di akhir zaman nanti akan berlaku lagi pembunuhan, kematian yang besar. Banyak. Bermula dengan fitnah-fitnah yang kita tak tahu. Jagalah diri kita masing-masing. Kan? Dengan apa? Dengan apa yang Tuhan telah bagi kepada kita. Kan? Apa nak jaga macam mana ustaz nak jaga tu? Orang tanya kita pula nak jaga. Daripada segi soal pemakanan, kita makanlah makanan-makanan yang boleh kita hindarkan, perkuatkan kita punya sistem ketahanan badan kita. Makanlah makanan sunnah ke apa kan. Carilah, usahalah juga. Ya. Kalau dah katanya virus tu boleh melompat-lompat pula kan, dia tutup kan. Tak apalah, kita pakailah apa mask tu. Kita jagalah jarak dia. Kotlah dia kata tu boleh terbang 1 meter. Tak apa. Kita jagalah yang patut-patut pada diri kita. Kan? Lagi perbanyakkanlah amalan kita, bermohonlah kepada banyak-banyak kepada Allah Taala. Nak keluar rumah kita baca Allah matahassantu bizil izzat wal jabarul wa qasamtu bi rabbil malakut wa tawakkaltu ala hayyil ladzi la yamut wasrim anil bala wal waba innaka la katik. Ini bukan hadis, ini ulama-ulama punya doa yang baca kepada kita kan. Bacalah salam qaulan min rabbir rahim tiap-tiap kali lepas subuh 28 kali kan. Bila kita nak keluar rumah, bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, baca ayat 4. Kita nak keluar rumah, minta berlindung. Innal ladzi farada 'alaikal Qur'an la raduka ila ma, minta lindung Allah Taala, jauhkan. Wasrif annal bala wa waba innaka la tusyrif. Wasrif annal bala wa waba innaka la tusyrif. Wasrif annal bala wa waba innaka la tusyrif. Bacalah 3 kali. Nak masuk rumah balik nanti kan. Bacalah tadi doa tadi, ya Allah barang yang tak baik tinggallah kat luar, tinggallah. Cakap macam tu lah dalam hati kita kan, jangan bawa masuk dalam rumah pula. Yang nampak, yang tidak nampak, yang ada dan juga yang tidak ada, yang tak nampak di mata kita, yang tak dengar di telinga kita, barang yang tidak baik tinggallah kau kat luar. Kita tak mau bawa masuk sekali yang membahayakan pada ahli rumah kita. Itu antara penjagaan kita kan pada kita, dan juga itu kalau kita nak keluar rumah ya, dan juga memperbanyakkanlah amalan-amalan yang patut-patut kita buat bersama-sama ahli-ahli keluarga kita. Perkukuhkanlah dalaman dan juga luaran kita. Mudah-mudahan persiapan-persiapan yang kita lakukan itu kan memberi satu kebaikan pada diri kita dengan kehendak Allah Taala jualah sebenar-benarnya. Selawat jangan lupa banyak-banyak. Yakinlah kita bahawa anta syafi syifa'ul linnai. Allah, engkaulah yang maha menyembuhkan. Engkaulah dalam Quran itu syifa'ul linnai sebagai penawar bagi manusia. Mustahilah Allah tidak menjadikan sesuatu wabak penyakit itu tidak ada ubatnya. Sebab kata Nabi ada. Segagahnya kita mencari-cari. Segagahnya kita belum dipertemukan. Mudah-mudahan ada di kalangan tuan-tuan ini akan Tuhan bagikan hikmah, bagikan petunjuk, bagikan alamat, rupa-rupanya inilah penawar coronavirus. Manalah tahu kan?
Jadi tak boleh tidak, Allah Ta'ala boleh bagi kepada sesiapa saja yang dikehendakinya akan penawar-penawar tu. Kita minta lah Tuhan. Pertama kita minta tunjukkanlah petunjuk-petunjuk alamat-alamat apa yang nak berlaku ini. Kemudian minta Allah Ta'ala kurniakanlah penawar bagi apa yang sedang berlaku ini. Yang ketiga, ya Allah Tuhanku, bagilah keselamatan pada ahli keluargaku dan juga diriku dan juga umat Islam seluruhnya di bumi Melayu ini dan juga di seluruh dunia. Kemudian yang keempatnya, ya Allah Ta'ala, angkatlah wabak penyakit ini yang menimpa umat Muhammad ini. Ya Allah, kami banyak berdosa kepada-Mu. Ya Allah, minta banyak-banyak kepada Allah Ta'ala tu. Kan? Ya Allah, sekiranya ini adalah petunjuk-petunjuk-Mu tentang apa yang berlaku di hari kemudian, maka kurniakanlah kepada kami alamat, petunjuk, hikmah-Mu, hidayah-Mu, segala alamat untuk kami berbuat apa-apa yang patut pada kami untuk menyelamatkan agama-Mu, memperjuangkan dakwah Rasulullah, memperjuangkan perjuangan Rasul-Mu. Mintalah macam mana pun. InsyaAllah tuan-tuan semua di kalangan orang-orang yang Allah Ta'ala kurniakan hikmah untuk bagi tahu apa nak buat, kongsikan dengan saudara-saudara kita lain. Mudah-mudahan kita semua mendapat tumpang dalam satu apa orang kata, satu perkara-perkara baik insya-Allah. Tuan-tuan yang Allah Ta'ala rahmati sekalian, saya kira itulah yang kita nak sampaikan, kan? Bila kita faham betul-betul, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, engkaulah tempat kami sembah, engkaulah tempat kami minta tolong, tak ada tempat lain lagi dah. Fahamkanlah betul-betul yang itu, kan? Itu makam hamba dan juga makam khalik. Ada yang jadi abdi, ada yang dima'budkan, ada yang disembah, kan? Maka kita lah hamba, dia lah yang disembah. Ya, betul-betul lah kita kena faham. Kita tahqiqkan dan juga kita tahqiqkan dan juga kita iktikadkan dengan sebetul, kita kosotkan dalam hati kita. Nafikanlah yang kita ni tidak ada apa-apa. Pada waktu itu dia bagilah apa yang patut dia bagi kepada kita. Janganlah kita berputus asa. Wala yai'asu min rauhillah, jangan kau berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan putus asa. Minta ajalah. Tak lalu ikut kita, mungkin lalu ikut saudara-saudara kita yang akan berkongsi kepada kita. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang terselamat daripada orang-orang yang dizalimi. Allahumma najjini minaz zalimin. Allahumma najjini minaz zalimin. Allahumma najjini minaz zalimin. Itu doa Nabi Musa. Ya Allah, selamatkan aku daripada orang-orang yang zalim. Kita tak tahu siapa yang zalim, kita minta jauhkan. Allah mansurna minal qaumil kafirin, wansurna minal qaumiz zalimin, wa wansurna minal qaumil fasikin. 3 golongan minta dijauhkan mudah-mudahan. Tuan-tuan, insya-Allah kita akan bertemu lagi pada waktu yang mendatang, 2 minggu daripada sekarang. Saya doakan anda semua berada di dalam limpahan kurnia rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, dilindungi daripada segala bala bencana, dilimpah ruahkan rezeki yang tidak terhingga. Ya. Quran Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting kita selamatkanlah diri kita dengan jalan-jalan yang macam-macam yang Tuhan telah bagi kepada kita. Mudah-mudahan kita dapat menyelamatkan agama Muhammad ini dengan saudara-saudara kita yang lain. Kita selamatkanlah umat Muhammad ini daripada perkara-perkara yang boleh merosakkan iman kita, insya-Allah. Sebelum saya terlupa, ada satu doa di hujung sekali untuk tuan-tuan amalkan, yang maksur daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah doanya? Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Badani, badan aku, jasad aku. Allahumma afini fi sam'i, pendengaran aku. Allahumma fi basari, basar aku, penglihatan aku. Semua ni hak dia, kita pinjam aja. Mintalah, kita gosok. Allah maafin. Bangun, bangkit tidur, mesti baca doa bangkit tidur. Alhamdulillah ahyana ba'da amatana wa ilaihi nusyur. Baca doa amin. Kita mengucap istighfar 3 kali, selawat 3 kali, bacalah Allah maafini fi badani. Embus badan, embus hidung kita. Hikmahnya tu sapu seluruh badan, daripada ujung kaki sampai ubun-ubun kita, seluruh badan. Kemudian Allah maafini fi sam'i, embus hidung kita, sapu kat telinga kita. Masa sapu tu niatlah, ya Allah Tuhanku, janganlah ambil pendengaran aku, ya Allah. Bagilah telinga aku dengar yang baik-baik, ya Allah. Jangan dengar fitnah orang, ya Allah. Kurniakanlah pendengaran, kan? Nak dengar apa?
dengar zahir dengan batin. Minta lah macam mana pun. Dengar pula benda-benda yang tak tahu datang dari mana. Tu jangan cari saya lah pula. Kan? Nak minta sangat. Kali dia bagi dengar suara alam sana. Allahu alam. Boleh juga. Allah ma'afini fi basari. Allah terangkanlah mata aku. Jadi kalau mata aku ini mata yang boleh melihat kebesaran-Mu ya Allah. Minta macam tu. Cerahkanlah mata aku ya Allah. Janganlah bagi mata aku buat maksiat Allah. Kita ni banyak berdosa kan. Minta je lah. Kan? Mudah-mudahan Tuhan bagilah kepada kita. Hikmahnya. Pendek doa ni pun. Kan? Macam-macam amalan yang kita buat ni 1 jam dekat bawah dekat katil amal-amalkan lagi dengan senaman lagi kan. Macam-macam lah tuan-tuan semua yang mendapat barang yang berbuat maka dialah yang mendapat hasil. May yazra' fahuwa yahsul. Siapa yang menanam maka dialah yang akan menuai. Begitulah ya. Tuan-tuan Allah Taala rahmati sekalian, sudahlah sampai kita ke penghujungnya. Semoga kita berada di bawah lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan ini saya tangguhkanlah pertemuan kita dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.